Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution meluahkan rasa kesyukuran setelah bekas Menteri Perumahan Zuraidah Kamaruddin memohon maaf dan menarik balik kata-kata fitnah terhadapnya. Katanya pengajaran usah hianat perjuangan, tiada yang hidup tenang dengan mengkhianat perjuangan. Kebenaran pasti menang jua akhirnya. Mahkamah Session Kuala Lumpur merekodkan penyelesaian kes fitnah itu semasa prosiding di Mahkamah Terbuka. Pada 2020, Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR memfailkan tindakan CV terhadap Zuraidah, bekas naib Presiden parti itu, berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan Kerajaan Kelantan dan tabung amanah Tok Kenali. Peguam Saifuddin, Navpreet Singh, mengesahkan bahawa sebahagian daripada penyelesaian itu termasuk permohonan maaf serta penarikan balik kenyataan. Dalam tulisan di media sosial, Saifuddin juga berharap kes menjadi pengajaran kepada sesiapa yang terdetik untuk khianat. Katanya, yang ikut sama khianat waktu itu, ramai juga nak U-turn patah balik. Jawapan saya begini sahaja, tidak mudah, perjuangan ini mahal nilainya. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad hadir ke Bukit Aman selepas dipanggil berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng. Siti Mastura tiba di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman pada jam 11 pagi bersama peguamnya sebelum masuk menerusi pintu utama. Difahamkan Dr. Siti Mastura akan menuju ke Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah untuk rakaman percakapan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, polis akan merakam keterangan Siti Mastura di Pejabat USJT di Bukit Aman. Setakat ini, 6 laporan telah diterima berkaitan kes dan kes disiasat mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada 10 November lalu, Guan Eng memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura kerana mendakwa beliau memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Boon Hua dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng memberi masa 2 hari hingga Khamis lalu untuk Siti Mastura mengemukakan bukti berkenaan dakwaan itu. Selepas tempoh 48 jam diberikan, beliau memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen itu. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin adalah punca klausa anti lompat parti yang akan menyebabkan ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing, dedah Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Loke berkata Muhyiddin membantah klausa itu sambil merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Katanya dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan UMNO dan MDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu mengosongkan kerusi tidak adil bagi dirinya. Dia berkata mesej daripada Muhyiddin itu dapat disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin semasa perbincangan merangka undang-undang anti lompat parti pada 2022. Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada 2016 selepas percubaan memberontak terhadap Najib Razak berhubung skandal MDB. Bersatu menuntut supaya undang-undang anti lompat itu dipindah susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang berpaling tadah dan menyatakan sokongan mereka kepada pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun memandangkan keempat-empat mereka tidak meninggalkan Bersatu, justru undang-undang anti lompat tidak terpakai dan mereka tidak dihendaki mengosongkan kerusi masing-masing. Ahli Parlimen Pembangkang Wak Ahmad Faizal Wak Ahmad Kamal Perikatan Nasional Macang memaklumkan satu laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan ujuk unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu dibuat oleh Armada Bersatu, manakala laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyusul dalam masa terdekat. Katanya satu laporan polis sudah dibuat oleh Armada Bersatu. Ada yang kata ini cakap-cakap kosong dan fitnah. Tidak, kita ada fakta dan kita ada kes. Laporan susulan kepada SPRM akan dibuat. Selepas ini kami akan membuat sidang media untuk menjelaskan mengenai laporan polis ini. Terdahulu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menjawab soalan asal On Abu Bakar Pakatan Harapan Batu Pahat pada sesi itu berkata tiada aduan dibuat kepada polis maupun SPRM berkaitan dakwaan terbabit. Katanya hingga pagi tadi tiada satu pun aduan polis maupun SPRM yang dibuat terhadap dakwaan ujuk unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen daripada PN menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ugutan ia membabitkan tugasan polis, umpan dan habuan termasuk dalam bidang kuasa SPRM. Untuk menjawab, saya meminta dua agensi itu memberi jawapannya. Hingga saat ini tiada satu pun laporan dibuat. Menjawab soalan tambahan On, Saifuddin Nasution memberi jaminan bahawa polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau tuduhan individu manakala ia boleh dianggap sebagai fitnah terhadap kerajaan sekiranya tidak wujud elemen habuan dan umpan sebagaimana didakwa. Katanya pihak agensi penguatkuasa dalam kerajaan bersedia untuk bertindak
secara profesional bagi menangani sebarang kemungkinan. Jumaat lalu, media melaporkan Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti dikatakan berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu berkait isu pengisytiharan sokongan kepada Anwar yang akan mengemukakan laporan kepada polis serta SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dipetik mendakwa ada ahli parlimen parti itu ditawarkan faedah berbentuk kewangan atau peruntukan. Sebelum ini, 4 ahli parlimen daripada Bersatu membabitkan Zahari Kecil Jelly, Muhammad Azizi Abu Naim Gul Musau, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. DAP bersetuju dengan pandangan supaya undang-undang berkaitan lompat parti diteliti semula berikutan terdapat kelompongan dalam Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, namun langkah yang sepatutnya dibuat ialah parti sendiri perlu meminda perlembagaan masing-masing. Katanya, saya masih ingat hujah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak bersetuju dengan cadangan seorang ahli parlimen yang dipecat daripada parti kerana memberi sokongan kepada pihak lawan perlu mengosongkan kerusinya kerana menganggap ia tindakan tidak adil. Tetapi DAP ketika itu sudah melihat ia undang-undang lompat parti ada kelemahan, sebab itu kita mengambil langkah dalaman dengan meminda perlembagaan parti sendiri untuk memastikan sekiranya seorang ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri tidak lagi menjadi ahli parti, dia perlu mengosongkan kerusi. Jadi apa yang mereka Bersatu bantah sebelum ini memakan diri kerana kalau 4 orang itu ahli parlimen yang beri sokongan kepada Perdana Menteri dari DAP sudah pasti mereka hilang kerusi dan perlu dibuat pilihan raya kecil. Dalam perkembangan berkaitan, Jumaat lalu Muhyiddin Yassin menggesa undang-undang berkaitan lompat parti itu perlu diteliti semula kerana wujud banyak kelemahan. 4 ahli parlimen Perikatan Nasional dari Bersatu itu ialah Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gul Musau dan Zahari Kecil Jelly. Loke berkata dalam pindaan perlembagaan parti, DAP memasukkan peruntukan jika seorang ahli parlimen atau ADO menyokong pihak lawan atau bajet tanpa arahan parti, mereka boleh dipecat daripada parti atau dilucutkan keahliannya. Katanya, tetapi ia ada prosesnya seperti mengeluarkan notis, misalnya memberi notis kepada speaker. Jadi dalam keadaan itu, dia dianggap sebagai dilucutkan keahlian atau perlu mengosongkan kerusi. DAP adalah parti politik pertama pada September lalu yang meminda perlembagaan parti untuk memasukkan peruntukan itu bagi mengelakkan keadaan-keadaan seperti itu. Katanya pindaan itu dilakukan sejurus selepas pindaan perlembagaan persekutuan diluluskan di Parlimen dan pindaan itu dibawa dalam Kongres khas kerana melihat ada kelompongan seperti ini. Katanya justru cadangan saya Bersatu perlu buat pindaan perlembagaan kalau mereka tidak mahu ahlinya bertindak membelakangkan parti. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, Tuan Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya tidak mahu mengaku banyak perkara semasa menjadi Perdana Menteri kali kedua pada 2018. Menurutnya, Mahathir tidak ikhlas bekerjasama untuk membentuk pentadbiran baharu pada ketika itu. Sebaliknya, mengaku dirinya dan DAP saling mempergunakan satu sama lain. Walhal jelasnya, DAP yang ikhlas bekerjasama dengan Dr. Mahathir bagi memastikan wujud satu pentadbiran dan kerajaan yang baru pada ketika itu. Katanya, kita mengharapkan Tom M pada usia sebegitu lanjut boleh berubah ketika itu bukan sahaja nak bersama-sama menumbangkan Barisan Nasional tetapi membawa kepada pembaharuan. Itu sebab pada ketika itu ramai menaruh harapan beliau menggunakan peluang kedua membawa pembaharuan dan kemajuan kepada negara. Dan disebabkan itu pada 2018 ada harapan Malaysia baru. Namun apa yang berlaku sudah menjadi sejarah yang tidak perlu diulas panjang. Banyak perkara beliau tidak mahu mengaku. Contohnya, adakah beliau tidak membelakangi janjinya menyerahkan kuasa dan menggunakan pelbagai alasan seperti langkah syariatan dan sebagainya. Loke berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir mendakwa kerjasama dengan DAP didorong oleh keinginan bersama mendapatkan majoriti 2/3 untuk Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum Malaysia ke-14. Mahathir yang juga bekas ahli Parlimen Langkawi itu juga berkata, kerjasama dengan DAP pada Mei 2018 itu mengambil kira musuh kepada musuh anda adalah rakan anda. Sokongan beberapa pemimpin Bersatu terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan kegagalan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin. Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Nasional Hazmi Hassan berkata, keadaan itu juga jelas memperlihatkan gabungan parti pembangkang semakin kucak-kacir ketika mereka berulang kali mendakwa akan kembali menjadi kerajaan. Katanya, rakyat jelas melihat Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional telah gagal mengawal ahli parlimennya sendiri, malah hanya mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka selepas keempat-empat ahli parlimen bertindak menyokong PMX. Rakyat akan sedar betapa Muhyiddin tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua pembangkang kerana kelemahan dan sentiasa gagal dalam memimpin.
Sebelum ini, 4 ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Kumusang dan Zahari Kecik, Jelly. Kesemua mereka membuat keputusan itu dengan alasan demi kepentingan dan kebajikan pengundi di kawasan masing-masing. Sebagai timbal balik, mereka memperoleh peruntukan pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM4 juta di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, Hazmi berkata Muhyiddin sebelum ini menunjukkan kegagalan sebagai Perdana Menteri ketika era pandemik COVID-19 apabila menjadikan darurat sebagai benteng untuk terus berkuasa. Tambahnya, kerajaan pimpinan Muhyiddin juga terpaksa dibubar selepas hilang majoriti di Parlimen yang pertama kali berlaku dalam sejarah di Malaysia. Katanya lebih memalukan pihak yang menarik diri adalah rakan komponennya sendiri, Barisan Nasional, yang kemudian menjadi kerajaan selepas itu dan memberi ihsan padanya menjadi penasihat ekonomi. Justru, Hazmi mencadangkan agar Muhyiddin bersara daripada politik demi masa depan Malaysia yang lebih baik. Katanya sesungguhnya itu adalah perkara yang terbaik untuk negara ketika ini. Jelas Muhyiddin ialah presiden yang gagal memimpin kerajaan sehingga terkenal dengan jolokan kerajaan gagal. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, parti itu berpeluang merampas kembali kerusi Parlimen Kemamat Terengganu pada pilihan raya kecil 2 Disember ini kerana kawasan itu merupakan kubu kuat UMNO, bukannya parti PAS. Ahmad Zaid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, kekalahan parti itu pada pilihan raya umum ke-15 disebabkan fitnah terhadap UMNO dan BN selain penggunaan sumber kewangan yang luar biasa oleh pihak lawan. Katanya, kita merasakan Kemaman bukan kubu kuat PAS, Kemaman ialah kubu kuat UMNO. Namun disebabkan terjahan isu fitnah dan juga simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya dan BN serta penggunaan sumber kewangan yang sangat luar biasa pada ketika itu, maka kita kekurangan undi di Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon langsung Barisan Nasional bagi PRK Kemaman. Ahmad Zaid berkata Raja Muhammad Afendi yang dibesarkan di Kemaman dilihat mampu meraih sokongan rakyat sekaligus merampas kembali kerusi berkenaan berdasarkan kepimpinannya dalam ketenteraan. Katanya beliau mempunyai latar belakang yang sangat kuat dalam kejayaan ketenteraan dan beliau telah melalui kejayaan profesional ini dengan begitu gigih. Ditanya mengenai penerimaan jentera UMNO dan BN terhadap pemilihan Raja Muhammad Afandi sebagai calon BN, Ahmad Zaid meluahkan keyakinan terhadap sokongan ahli parti dan pengundi di Kemaman. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini, manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 dan 28 November. PRK Parlimen Kemaman perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calon PAS, Cik Alias Hamid pada PRU 15. Pada PRU 15, calon BN Datuk Seri Ahmad Said tewas kepada Cik Alias dengan majoriti 27,179 undi, sekaligus menyaksikan PAS mendominasi kesemua 14 kursi parlimen di negeri berkenaan. Kursi parlimen Kemaman sebelum ini diwakili BN menerusi Datuk Seri Ahmad Hassan Bricik selama 3 pekan sebelum bertukar tangan kepada Cik Alias pada PRU 14. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa bahawa dia dan DAP hanya saling menggunakan satu sama lain pada 2018 untuk menjatuhkan pentadbiran Najib Razak. Mahathir mengulas kritikan bahawa dia tidak konsisten dalam hubungannya terhadap parti-parti politik. Mahathir mengatakan bahawa untuk mencapai matlamat, dia percaya dengan pendekatan musuh kepada musuh adalah kawan anda. Katanya kita nak guna DAP umpamanya nak dapat majoriti. Kalau saya tak guna DAP, kita tidak akan dapat majoriti dan Najib Razak akan terus menjadi Perdana Menteri. Kata bekas ahli Parlimen Langkawi itu, dia melihat Najib lebih utama untuk disingkirkan berbanding DAP. Menurutnya, DAP juga ketika itu berhasrat menggunakan dirinya untuk menjatuhkan Najib. Katanya, saya sedar DAP juga nak guna saya kerana DAP juga mempunyai matlamat yang sama, jadi kita guna itu. Mahathir menegaskan bahawa strategi adalah penting untuk mencapai matlamat. Katanya, sekarang ini kita ada masalah, kita dapati bahawa tak ada pilihan lain melainkan bekerjasama dengan PAS. Terdahulu, Syarif Hamdan mempersoalkan pendapat bekas Perdana Menteri itu yang menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak konsisten dalam pendiriannya sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Syarif menegaskan bahawa Mahathir pernah menjadi pengkritik tegar DAP, begitu juga dengan PAS yang kini berkait rapat dengan mereka. Bekas Presiden UMNO itu keluar parti sebelum menubuhkan Bersatu pada 2016. Bersatu bekerjasama dengan Gabungan Pakatan Harapan terdiri daripada PKR, DAP dan Amanah untuk menyingkirkan BN. Mahathir kemudian meletakkan jawatan daripada Bersatu berikutan langkah syaratan pada 2020
dan seterusnya menubuhkan pejuang. Mahathir telah meninggalkan pejuang selepas parti itu kalah dalam beberapa siri pilihan raya. Mahathir kini menjadi penasihat tidak rasmi 4 kerajaan negeri pimpinan PAS, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis. Bercakap mengenai Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas didapati bersalah melakukan rasuah dan pengubahan wang haram, Mahathir berpendapat bahawa bekas persaingan itu telah merosakkan UMNO. Katanya, Najib membawa UMNO daripada parti yang berjuang untuk bangsa, negara dan agama menjadi parti yang memperjuangkan wang tunai. Itu menjadi perjuangan UMNO. Itu bukan UMNO yang saya tahu. Saya tidak boleh duduk dalam UMNO seperti itu. Kedua, Najib mengajak orang Melayu selalu bergantung kepada kerajaan seperti meminta sedekah. Itu bukan nilai hidup pegangan orang Melayu. Orang Melayu patut malu apabila buat sesuatu yang tidak baik. Tapi Najib berkata, apa nak malu bos? Mahathir mengakui dia pada mulanya teruja dengan kemasukan Najib ke dalam parti itu kerana dia merupakan anak sulung kepada bekas Perdana Menteri Abdul Razak Hussein. Katanya, saya terhutang budi dengan Tun Razak. Tanpa Tun Razak, saya tidak akan berada di tempat yang saya dapat. Jadi saya nak sokong kuat anak Tun Razak nak balas budi. Lama-kelamaan saya dapati orang ini tidak seperti bapanya. Dia mengutamakan dirinya. Tidak lama selepas itu, saya mendapat tahu dia bermain dengan duit. Itu saya tidak boleh terima. Itu rasuah. Tuan Dr. Mahathir Mohamad berpendapat bahawa Anwar Ibrahim menjadi lebih buruk daripada orang yang dia mahu laksanakan reformasi selepas menjadi Perdana Menteri. Anwar yang memulakan gerakan reformasi pada penghujung 90-an pernah menuntut agar pemerintahan BN ditamatkan dalam kerajaan, tetapi kini bekerjasama dengan gabungan itu dalam pentadbiran semasa. Katanya, kalau kita lihat Anwar, apabila dia tak jadi Perdana Menteri, pendiriannya berbeza. Itu nak revise, itu nak reform. Apabila dia menjadi Perdana Menteri, dia menjadi lebih teruk daripada orang yang dia mahu reform. Mahathir berkata antara contoh adalah apabila pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan atas semua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram pada September lalu. Ketika Khairi mencela untuk mengingatkan bahawa ia merupakan keputusan mahkamah, Mahathir berkata Anwar tetap perlu dipersalahkan kerana keputusan mahkamah itu berlaku ketika dia menjadi Perdana Menteri. Anwar berkata bahawa dia juga dipersalahkan atas isu-isu semasa negara yang timbul semasa menjadi Perdana Menteri. Namun, kata bekas ahli parlimen Melangkawi itu, dia kekal dengan pendirian dan prinsip yang sama. Katanya, dia Anwar bercakap, dulu lain sekarang lain. Saya konsisten, dulu masa jadi Perdana Menteri pendirian sama, tak jadi Perdana Menteri pendirian sama. Khairi mengatakan bahawa Mahathir merupakan orang yang mengetengahkan Anwar ketika awal kejayaan politik pengerusi PKR itu. Katanya pada masa itu nampak dia warak, baik, jadi saya bagi peluang pada dia. Apabila saya ambil dia masuk ke dalam UMNO, dia ketika itu dilihat sebagai orang yang kuat pegangan agama. Kita harap dia dapat suntik dia punya pengetahuan dalam UMNO supaya UMNO juga dilihat berpegang pada agama. Tetapi apabila dia masuk dalam bidang lain dan jadi Perdana Menteri, benda yang kita harap dia akan urus berlaku sebaliknya, tidak seperti dijanji. Kenapa Tuan tak suka saya? Itu soalan bersahaja ditanya Khairi Jamaluddin terhadap bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap. Mahathir yang kelihatan sedikit tergamam bagaimana pun menjawab soalan itu dengan tenang dengan mengatakan ia disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya Mukhris. Katanya, pasal you bertanding dengan anak saya dan your mother-in-law kempen untuk you. Mahathir merujuk kepada Allahyarham Endiel Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang anak mereka Nori berkahwin dengan Khairi. Jawapan Mahathir itu menyebabkan Khairi terkejut dan tertawa kecil. Mahathir tidak secara khusus merujuk kepada mana-mana pertandingan. Namun Khairi pada Mac 2009 menewaskan Mukhlis dan bekas Menteri Besar Selangor Khair Toyo dalam pertarungan 3 penjuru untuk merebut jawatan Ketua Pemuda UMNO. Abdullah sebulan kemudian meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan tepatnya digantikan oleh Najib Razak sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu. Selepas itu, Najib tidak melantik Khairi sebagai anggota kabinet. Sebaliknya, menamakan Mukhris sebagai timbalan Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa. Apabila Khairi bertanya kenapa Mahathir mempercayai kata-kata orang lain, bekas Presiden Bersatu itu berkata, "Jangan bincang perkara ini lagi, itu apa yang saya percaya." Abdullah berkhidmat sebagai Perdana Menteri kelima dari 31 Oktober 2003 hingga 2 April 2009, manakala Khairi sebagai menantunya juga pernah berkhidmat sebagai pembantunya, termasuk mempertahankan pentadbiran kerajaan ketika itu daripada kritikan Mahathir. Dalam konflik berkenaan, Khairi dikelar oleh penyokong Mahathir sebagai budak tingkat 4. Mengimbas kembali tahun-tahun di mana Abdullah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, Khairi menyifatkan penggeseran itu sebagai perbezaan pendapat berhubung dasar kerajaan seperti projek jambatan Bangkok Singapura Malaysia dan penjualan syarikat motosikal milik Malaysia MB Agusta. Katanya dalam membela Pak Lah, Tuan pun tahu Pak Lah ada di Indonesia, dia pun tak ingat apa-apa.
Mahathir cuba menjelaskan mengapa dia kecewa dengan janji yang dimungkiri Abdullah, tapi Khairy menamatkan perbualan mengenai isu itu dengan menyatakan mereka bersetuju untuk tidak bersetuju dalam perkara tertentu antara kedua-dua pemimpin berkenaan. Sikap pihak yang mengecam ibadah umrah dilakukan Perdana Menteri sehingga meninggalkan komen negatif di laman Instagram milik Datuk Seri Anwar Ibrahim berpunca daripada doktrin ekstrim yang ditanam pembangkang. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata, akibat doktrin sedemikian, sebarang tindakan orang lain yang tidak sealiran dengan mereka semuanya dilihat tidak betul. Katanya, bagi saya ini bukan soal penyokong atau netizen, tapi ini adalah kesan daripada doktrin yang ditanam oleh pemimpin-pemimpin pembangkang. Ini termasuk para ulama dalam parti mereka yang menggunakan dalil-dalil agama, Al-Quran dan hadis Nabi untuk menghalalkan tindakan, menimbulkan pemikiran bermusuh dan membenci orang yang tidak sealiran dengan mereka. Akhirnya apa sahaja yang dibuat oleh orang lain yang tidak bersama mereka semuanya salah. Mereka anggap semuanya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Beliau diminta mengulas mengenai komentar negatif seorang individu terhadap Anwar ketika tokoh pemimpin berusia 76 tahun itu sedang melakukan ibadah sa'i di Mekah. Netizen itu meninggalkan komen, depan Allah kau masih nak angkuh lagi ke? Kau masih rasa kau manusia terhebat di bumi ke? Masih lagi nak acak-acak berlari macam kat bangunan parlimen? Na'udzubillah min zali Anwar. Teringat kisah Saidina Muawiyah di ambang kematian beliau. Anwar berlepas dari Riyadh ke Jeddah bagi menunaikan umrah bersama isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Tanah Suci Mekah. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Anwar tiba di Riyadh tengah hari untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 bagi membincangkan serangan dan kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin. Pemimpin dan delegasi dari negara anggota OIC berkumpul pada sidang kemuncak itu yang dihoskan oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman dan juga Perdana Menteri Arab Saudi.